Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, syarah kitab Tauhid jilid ketiga. Kita nak bincang bab ke-55, iaitu tidak meminta dengan wajah Allah kecuali meminta syurga. Kalau nak guna dengan wajah Allah, kita kena minta syurga saja nah. La yas'alu biwajhillah illal jannah. Tidak meminta dengan wajah Allah kecuali meminta syurga. Oleh Dr. Firanda Ad-Durjanah. Syarah, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk memohon dengan mengucapkan dengan wajah Allah kecuali jika dia memohon untuk meminta syurga. Adapun jika yang diminta adalah hal yang sifatnya perkara-perkara duniawi, baik meminta kepada Allah Jalla wa Ala Jalla lahu atau kepada seorang, seperti ketika dia berkata pada orang lain, aku meminta dengan wajah Allah, berikanlah aku harta dan rumah. Dia minta dunia dah. Minta dengan wajah Allah tapi minta harta dan rumah daripada orang lain dah. Atau hal yang lainnya yang bersifat dunia, maka hukumnya haram. Jadi haram lah. Matan. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'alu biwajhillah ilal jannah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memohon dengan menyebut wajah Allah biwajhillah ya, kecuali untuk minta syurga. Syarah. Satu hadis ini dipersisihkan oleh para ulama mengenai kesahihannya kerana pada perawinya terdapat seseorang yang bernama Sulaiman bin Mu'az. Namun dia Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Ahadits Al-Mukhtarah, beliau menjadikan Sulaiman bin Mu'az sebagai hujah dalam periwayatan hadis juga. Jadi ada pertikaian perawi itu Sulaiman bin Mu'az. Tapi dia Al-Maqdisi ini dia tidak tashdid, dia tidak tulah tegahan ada. Tasahu pun tahu lah, nak dapat sahum apa tidak juga kan. Jadi dia Al-Maqdisi yang buat hujah lah Sulaiman bin Mu'az. Al-Hadits Mukhtarah jilid 12 muka surat 31. Sulaiman bin Mu'az mengenai beliau para ulama khilaf tentang kesukahannya, kredibilitinya dah, dipercayainya dah. Pendapat pertama iaitu pendapat majoriti ahli hadis bahawa mengatakan dia adalah perawi yang dhaif lemah. Ini majoriti ulama lah. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Ahmad bahawa beliau adalah perawi yang thiqah terpercaya dan dia adalah salah satu perawi dalam Sahih Muslim. Beliau rujuk lihat Maghani al-Akhyar fi syarah Asami Rijal wa Ma'ani al-Asar karya Badruddin A'ani jilid 1 muka surat 44 nombor 4942. Adapun Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala menyimpulkan dari khilaf para ulama di atas bahawa Sulaiman bin Mu'az adalah perawi yang sayyi'ul hifz, hafalannya buruk. Rujuk Matalib al-Aliyah juzuk ke-9 muka surat 90 dan Tahzibut Tahzib juzuk ke-4 muka surat 214. Wallahu a'lam bissawab. Kita bersama jumhur ulama lah mengenai status hadis tersebut bahawa statusnya adalah hadis dhaif. Adapun Imam Muslim menjadikan Sulaiman sebagai salah satu perawi dalam Sahih Muslim, maka ini bukanlah dalil bahawa dia adalah orang thiqah. Kerana Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam Sahih mereka terkadang meriwayatkan dari jalur seorang dhaif, akan tetapi mereka tahu orang tersebut dhaif bukan bererti seluruh hadisnya dhaif. Namun ada di antaranya hadisnya yang sahih. Imam Bukhari dan Muslim mengenal betul apabila orang dhaif tersebut meriwayatkan hadis dari guru tertentu pada periwayatan tertentu misalnya, maka hadis tersebut hukumnya sahih. Itu pendapat dia lah. Kadang-kadang betul juga gini, tapi kadang-kadang dia tu dalam Sahih Muslim tu ada yang panggil mutaba'ah ni, bukan usul Bukhari pun gitu ni. Kadang ada perawi dhaif tu, kadang-kadang ada juga dia nak cerita, nak kritik hadis yang seterusnya pun ada ni. Sahih Muslim memang kaedah gitu, dia ada hadis yang kuat, syarat yang sebenar tu atas usul ni. Lepas tu banyak mutaba'ah tu dhaif sikit pada lah. Mutaba'ah ni kaedah Sahih Muslim ni. Kalau orang ngaji betul, kaedah gitulah. Ada kata perawi ikut syarat Sahih Muslim ke syarat Sahih Bukhari ni hadis usul, bukanlah tajuk bab atau bukan juga dia panggil ada hadis tu dia panggil hadis yang mutaba'ah, bukanlah. Ni kena ngaji hadis betul lah dak. Sama seperti apabila kita memiliki kawan yang sering keliru dan sering salah membawakan berita misalnya.
Tetapi terkadang kita tahu bahawa teman kita tersebut apabila membawakan khabar dari si fulan, maka khabarnya selalu benar dah. Bukan perawi dhaif, perawi sahih, begitu dah. Imam Bukhari dan Muslim sangat mengerti akan ilmu ini kerana keduanya adalah ahli hadis, akan tapi hukum asal perawi yang demikian adalah perawi dhaif. Jadi bahak lah. Ada orang hukum asalnya perawi sahih, ada yang kata perawi dhaif. Ada kata dhaif pun saya ni kuat. Ya ada ijtihadi lah. Jadi perawi ni ada ijtihadi ulama hadis. Dia beda dia dah. Orang bukit ulama hadis jangan dok kacau lah. Intinya wallahu a'lam bissawab, status hadis tersebut adalah dhaif namun dibawa oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitabnya. Jumlah hadis-hadis yang dhaif dalam kitab beliau, kitab Tauhid, tidaklah banyak. Sebahagian kecil dari hadis-hadis yang dhaif tersebut juga masih dipersisihkan oleh para ulama mengenai statusnya. Ada yang mensahihkannya dan ada pula yang mendhaifkannya. Biasa kitab mana pun serupa je mana dah. Kitab bukan kitab hadis, kitab kitab Ibn Taymiyah sendiri, Ibn Qayyim sendiri pun dah, Zadul Ma'ad sendiri pun ada kritik dia. Biasa je tu dah dalam ilmu dah. Hukum meminta dengan menyebut wajah Allah Jalla lahu dah. Pertama, hukumnya haram, iaitu apabila yang diminta adalah perkara yang disifatnya perkara duniawi, terlebih lagi didukung dengan sebuah hadis yang disahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah, terlaknat orang yang mohon dengan menyebut wajah Allah. Hadis Tabrani dalam Mu'jam Kabir juzuk kedua muka 377, Syekh Albani dalam silsilah Ahadits as-Sahihah nombor 2290 juzuk kelima muka 303, beliau berkata sanadnya hasan. Maksudnya bila seorang meminta sesuatu dengan menyebut nama wajah Allah, maka tidak boleh baginya untuk meminta perkara-perkara yang rendah, yang remeh-temeh, yang rendah. Kerana di antara sifat Allah yang sangat mulia adalah wajah Allah. Bahkan puncak kelazatan di akhirat kelak adalah melihat wajah Allah. Nabi pernah berdoa dalam doanya, as'aluka lazzatan nazari ila wajhika, aku memohon kelazatan memandang wajahmu. Hadis Ibn Hibban nombor 1971 disahihkan oleh Albani dalam Sahih Mawariduz Zam'an juzuk 1 muka surat 247. Wajah Allah bersifat khusus dan spesial. Ketika kita meminta dengan menyebut wajah Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk meminta-minta perkara duniawi, baik minta kepada Allah Jalla lahu atau meminta kepada manusia. Adapun jika menyebut nama Allah saja, maka diperbolehkan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billah fa'atuhu, barang siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Nawawi dalam Majmu' juzuk ke-6 muka surat 204 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud nombor 1469 juzuk ke-5 muka surat 363. Jika ada seorang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah seperti ucapan seseorang kepada temannya, aku mohon dengan nama Allah berikanlah aku makanan. Hukum ucapan ini selama bukan hal-hal yang membawa mudarat, membarakkan mudarat, maka hendaknya kita berikan sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Nak mengagungkan Allah SWT dah, sebut nama Allah dah, kerana dia telah meminta dengan menyebut namanya. Itu hukum asal dia dah. Tapi kalau dia guna minta dunia untuk biwajihillah, tak boleh kata tak. Jadi dia kata nak anaknya dah orang sebut dengan wajah Allah. Haram lah hukum dia. Peminta tu guna nama Allah wajah Allah untuk perkara dunia, haram. Okay, kedua, hukumnya mubah diperbolehkan apabila yang diminta adalah syurga dan permintaan ini tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Jadi biwajihillah ni untuk minta syurga ke apa. Meminta syurga kepada Allah mencakupi 3 hal. Pertama, meminta syurga lah. Contoh, seorang berkata, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tudkhilani al-jannata. Ya Allah, aku meminta dengan wajahmu masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Meminta syurga. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim. Ada dah biwajhikal karim dah. Dengan wajahmu yang mulia dah. Yang kedua, berlindung dari neraka. Contohnya seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tu'izani minan nar.
Ya Allah, aku meminta dengan wajahmu yang mulia. Biwajhikal karim. Lindungilah aku dari siksa neraka. Antu'izani minan nar. Lindungilah aku dari siksa neraka. Ini hak boleh dah. Macam minta syurga juga. Jauh dari aku minta syurga dah. Yang ketiga, berlindung dari kemurkaan Allah. Contohnya hadis Nabi, beliau pernah berlindung dengan wajah Allah dari kemurkaannya. Hadis pertama. An Jabir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika qala aw min tahti arjulikum. Qala a'udzu biwajhika ay yulbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza ahwanu aw hadza aysar. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, ketika turun firman Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu. Dari atas. Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung dengan wajahmu atau dari bawah kakimu. Bila bersabda, aku berlindung dengan wajahmu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan pada sebagian kamu keganasan sebagai lain. Rasulullah bersabda yang ini lebih ringan dan lebih mudah. Jadi Nabi sebut aku berlindung dengan wajahmu dah. Daripada mula tu azab kepadamu dah. Azab di bawah berlindung juga dah. Gitulah. Jadi diguna a'udzubika ke arah a'udzu biwajhika lah. Hadis Bukhari nombor 4628. Hadis kedua, doa Nabi ketika diusir oleh penduduk Taif. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillatu hayy. Qillatu hilati wa hawani 'ala an-nas wa ya arhamar rahimin anta rabbi al-mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhuni ila aduwa malak tahu amri illam yakum bika alayya ghadaban fala ubali walakin afiyataka hiya aw sa'li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu az-zulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tutrika min an tunzila bi ghadabaka أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Zat yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapakah hendak engkau serahkan nasibku? Kepada orang yang jauhkah yang berwajah muram kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyari kegelapan yang dengannya membawa kebaikan dunia dan di akhirat dari kemurkaanmu. Dan yang akan engkau timpa kepadaku, kepada engkau lah aku adukan halku sehingga engkau reda kepadaku. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendakmu. Situ pun ada sebut. Ni dah. A'udzu bi nuri wajhikal ladzi. Itu situlah. Poin situ dah. Jadi hadis ni. Hadis At-Tabrani dalam Ad-Du'a. Nombor 1013. Halaman 315. Dan dia Uddin Al-Maqdisi dan Al-Hadis Mukhtarah. Nombor 1122. Juzuk ke-9 muka 179 dinilai dhaif oleh Albani dalam silsilah ad-dhaifah nombor 2933. Hadis dhaif lah. Hadis dhaif. Dalam sejarah suhulah dah. Riwayat sejarah tapi tak kuat benar dah. Okey, hukum meminta dengan menyebut wajah Allah. Pertama, mubah. Boleh jika yang diminta adalah syurga. Hanya diperbolehkan pada Allah dan tidak boleh kepada selainnya. Minta dengan Allah saja, minta syurga ni bolehlah guna dengan wajah Allah. Haram jika diminta perkara duniawi, baik meminta kepada Allah ataupun meminta kepada selain Allah, guna biwajhika dah. Biwajhika Allah kah? Biwajhillah kah? Dah. Jadi tak molek lah. Tak haram lah kata haram tu kalau minta dengan manusia apa, makhluk lain tak boleh haram, minta dengan Allah pun tak boleh dah.
Okey, jadi hak mubah boleh pula minta syurga dengan Allah. Meminta syurga contohnya seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tudkhilani jannah. Ya Allah, aku minta dengan wajahmu masukkanlah aku dalam syurga-Mu. Yang kedua, contoh kedua, berlindunglah dari neraka dah. Contoh berlindung dari neraka guna biwajhika juga ni. Contoh seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tu'izani minan nar. Ya Allah, aku boleh minta dengan wajahmu yang mulia, lindungilah aku dari siksa neraka dah. Jadi biwajhikal karim guna. Yang ketiganya berlindung dari kemurkaan Allah. Contohnya hadirat Bukhari dan inilah panjang hadis-hadis dah. Dan juga hadirat Tabrani dalam doa. Inilah doa ini. Minta dengan wajah Allah. Kadang-kadang bab ini larangan memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah syurga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma' dan sifat Allah. Yang kedua, menetapkan kebenaran dan adanya wajah bagi Allah Jalla lahu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Jadi ni menentang dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah ke apalah. Hadis dalil ini dah, iaitu Allah Nabi pun sebut tengah-tengah wajah bagi Allah. Di wajah tengah-tengah ni Allah nak tengok wajah Allah dengan wajah Allah ke apa, menunjukkan sungguhlah yang tidak sesuai, tidak sama dengan makhluk lah. Laisa kamitslihi syai'. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.